Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah dan syukur kehadirat ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu sebuah forum yang diberi tajuk bunuh diri. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa bersama kita. Okey, jadi saya ingin kenalkan panel kita yang pertama iaitu saudari Izati. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang cantik lagi manis dipandang. Baiklah, nama diberi Nurul Izzati binti Rosdi. Saya merupakan pelajar semester kedua, jurusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang syariah gunaan di Universiti Sultan Azlan Shah. Okey, terima kasih. Kemudian kita beralih pula kepada panel kita yang kedua iaitu saudari Sabrina. Silakan. Ya, terima kasih Cik Moderator kita. Nama saya Nufara Sabrina binti Zulkafli, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Studi Media Landscape di Universiti di Universiti Sultan Azlan Shah dan dalam semester yang ketiga. Okey, terima kasih. Dan kita pergi pula kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Farah. Silakan. Nama dia Farah Izzati binti Zulkifli. Sekarang saya mengikut Universiti Sultan Azlan Shah dalam bidang ijazah syariah. Sekarang berada di semester kedua. Okey, terima kasih. Nampaknya kita pun dah kenal ketiga ahli panel kita dan insya-Allah saya Nurul Huda binti Nur Rasli merupakan pelajar ijazah sarjana muda kaunseling semester 4 selaku moderator pada hari ini. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama berbincang mengenai sebuah tajuk yang agak viral lah orang kata kan, iaitu bunuh diri. Okey. Okey, saya ingin pergi kepada panel kita yang pertama. Boleh tak sekiranya saudari Izzati terangkan secara dengan lebih jelaslah apakah itu bunuh diri? Bersilakan. Baik, terima kasih moderator. Okey, mutakhir ini banyak tular di media sosial tentang kes bunuh diri, baik di kalangan remaja maupun dewasa. Baiklah, berkaitan dengan soalan yang telah diajukan oleh moderator kita, ingin saya kongsikan apa definisi bunuh diri itu sendiri yang diambil daripada Kamus Dewan Bahasa. Bunuh diri ialah satu tindakan mengambil nyawa sendiri secara sengaja. Menurut aliran human behavior, bunuh diri ialah satu bentuk pelarian dari dunia nyata atau lari dari situasi yang tidak boleh dia menolak ansur. Kalau menurut beberapa kamus dan ensiklopedia, bunuh diri adalah satu jalan untuk mengatasi macam-macam masalah peribadi. Contohnya, seseorang itu berasa kesunyian ataupun dia berasa dendam maupun dia berasa takut dengan dirinya ataupun dia berasa dirinya tidak diperlukan oleh orang sekeliling. Bunuh diri merupakan keadaan hilangnya keinginan seseorang itu untuk meneruskan hidup. Adapun bunuh diri ini adalah satu tindakan yang tidak dibenarkan di dalam agama, lebih-lebih lagi di dalam agama Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Saya kira setakat itu saja penerangan saya tentang maksud bunuh diri. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada saudari Zati. Dapatnya teranglah apakah itu bunuh diri di mana seseorang itu menamatkan nyawa dia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu lah. Okey, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua. Suka untuk saya tanya, bagaimana pula dengan punca mengapa berlakunya kes bunuh diri ini? Dan mungkin saudari boleh terangkan juga implikasi daripada bunuh diri tersebut. Persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya terangkan dahulu mengenai kenapa punca daripada kenapa bunuh diri ini boleh terjadi. Baiklah, yang pertamanya kita dapat lihat yang pertama ni ialah masalah kemurungan. Kemurungan ialah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan ataupun keletihan ataupun ketiadaan tenaga. Benda ni pun boleh berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu sebab ianya boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa.
Kembali yang keduanya ialah komorbiditi gangguan mental. Gangguan mental ni pula dikategorikan sebagai suatu penyakit mental yang menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Ini boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan seseorang dan juga tingkah laku seseorang yang boleh mengakibatkan seseorang itu terganggu akan proses pemikirannya. Kembali yang seterusnya ialah penyalahgunaan substan. Substan di sini memberi maksud dadah, ya, penyalahgunaan dadah. Dadah yang macam kita tahu ada heroin, ada steroid, morfin, syabu dan sebagainya lah. Baiklah, dadah ni macam kita tahu dia dapat mempengaruhi fikiran kita, membuatkan kita rasa hayal. Kadang-kadang seseorang yang mengambil dadah tu boleh melihat ada lembaga ataupun ada suara-suara yang memanggil-manggil dia, yang menghasut dia untuk buat perkara yang tidak baik. Contohnya misalnya macam bunuh diri. Baiklah, yang seterusnya ialah masalah psikologi dalam keluarga. Masalah psikologi dalam keluarga ni bermaksud ia menyentuh fikiran dan juga perasaan seseorang individu. Sama ada dari segi perbuatannya, pergaduhan ataupun ianya dipukul dan sebagainya lah, yang menyebabkan seseorang itu boleh mempunyai gangguan masalah psikologi. Yang seterusnya ialah tragedi kehidupan. Ini berkait dengan masalah psikologi dalam keluarga tu, sebab bila seseorang tu trauma, tragedi kehidupannya ialah bila seseorang trauma akan sesuatu kejadian yang membuatkan dia berasa takut dan sehingga kan dia tidak mahu hidup lagi. Kadang-kadang orang kata dia macam takut sangat sampai aku dah tak nak hidup dah. Aku rasa dah nak mati je. Aku tak rasa dah benda takut ni. Sampaikan macam tu sekali. Baiklah, yang seterusnya ialah masalah hubungan. Okey, masalah hubungan ni agak common, agak sering berlaku dalam kalangan kita, masyarakat kita sendiri, terutamanya golongan muda yang sanggup kadang-kadang sanggup nak kelar tangan sendiri, nak sederhanakan diri sendiri demi untuk merasa kesedihan ataupun dia nak tunjuk dekat orang yang aku sedang sedih, aku sedang ada masalah, sampaikan dia nak bunuh diri. Yang seterusnya ialah masalah kewangan. Masalah kewangan ni ialah macam mana? Dari segi tak cukup duit nak bagi keluarga, nak sara keluarga, nak bagi makan dekat keluarga. Terutamanya masa COVID macam ni kan, ramai yang hilang kerja, punca pendapatan, tak ada, tak tahu macam mana nak sambung punca rezeki itu sendiri. Baiklah, saya beralih kepada kesan jika seseorang individu tu bunuh diri. Bunuh diri ni kita tengok dari segi kesan kepada keluarga kita. Keluarga kalau seseorang itu bunuh diri, pastinya keluarga itu akan merasa sedih kerana tidak dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya ketika mangsa masih hidup. Yang seterusnya ialah rakan sebaya. Pastinya ia akan memberi kesan kerana dengan rakan sebaya lah, kalau kat kolej ataupun sekolah, mereka lah tempat kita bercerita ataupun bermain, pergi kelas sama-sama. Pastinya ia akan sedikit sebenarnya akan memberi impak lah kepada kelas, kepada cikgu-cikgu tu sendiri. Yang ketiganya ialah dari segi masyarakat. Masyarakat akan ada segelintir masyarakat yang berasa takut untuk mendekati golongan yang berisiko ni. Sebab apa? Sebab bila mereka di bawah pengaruh dadah, mereka akan berisiko untuk mencederakan orang lain, orang di sekeliling mereka. Kalau dia orang boleh cederakan diri dia orang sendiri, macam saya cakap, macam dia kelar tangan dia kan, tak mungkin dia tak dapat cederakan orang lain juga. And then akan ada juga orang yang akan berasa sedar yang selama ni dia alpa akan golongan-golongan yang berisiko ni. Maybe dia orang akan inisiatif untuk mendapatkan bantuan ataupun refer dia orang dekat orang-orang yang sepatutnya. Contohnya kaunselor ataupun doktor psikiatrik. Begitulah. Sekian daripada saya, Cik Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak lebar ya saudari kita explain. Okey, dan saya setuju dengan statement saudari tadi berkenaan dengan punca di mana disebabkan pandemik kini, jadi sekarang ni masyarakat mengalami masalah kewangan lah. Memang kita nampak lah kan. Dan daripada situ muncul pula kemurungan. Dan seterusnya berikan impak yang agak besar lah, terutama kepada diri individu sendiri, dari segi keluarga, rakan sebaya dan juga masyarakat. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudari Farah. Suka untuk saya bertanya kepada saudari,
bagaimana pula dengan peranan dari segi ibu bapa, rakan sebaya dan juga masyarakat dalam untuk mereka ni lebih peka ataupun lebih aware lah dengan isu bunuh diri ni dalam usaha untuk menangani isu bunuh diri itu sendiri. Persilakan. Okay. Terima kasih kepada moderator. Suka untuk saya kongsikan satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan, sesungguhnya Allah mengasihani kamu. Maksudnya daripada ayat ni kita dah nampak dah yang Allah ni memang sayang pada hamba-hambanya. Jadi kita ni sebagai individu perlulah memainkan peranan daripada segi ibu bapa, masyarakat dan kita sendirilah sebenarnya. Okey. Sebenarnya ikut kajian, peranan masyarakat, ibu bapa dan rakan sebaya ni sangatlah penting. Sebabnya mangsa yang bunuh diri ni disebabkan simptom kemurungan, disebabkan mereka merasa sendirian, sebab tu mereka rasa macam tak berguna lagi untuk hidup. Jadi peranan ibu bapa amatlah penting sebab ia bermula daripada rumah. Okey. Yang pertama, peranan ibu bapa ni, ibu bapa perlulah mengambil tahu apa yang anak-anak lakukan. Ibu bapa perlu menjadi rakan untuk mendengar masalah, memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak mereka. Apabila ibu bapa ni nampak macam anak mereka ni ada simptom kemurungan ataupun macam dah nampak lah, dah tunjuk dia punya sikap tu dah berubah, maka ibu bapa perlu membawa kepada kaunselor ataupun pakar-pakar. Okey, peranan daripada rakan sebaya pula, rakan sebaya ni memainkan peranan sebabnya seseorang ni lebih rapat dengan rakan sebenarnya. Lagi-lagi kalau kat sekolah. Jadi rakan-rakan ni kenalah bagi nasihat supaya janganlah bunuh diri. Bagi tahu kenapa, apa sebabnya, kerana ia akan memudaratkan si mangsa tu sendiri. Sebab kalau si mangsa tu meneruskan ataupun proceed untuk bunuh diri, maka ia akan lagi menyusahkan banyak pihak lah. Seperti yang seperti ahli panel kita yang kedua sebut tadi, kesan semua tu. Okay. Seterusnya daripada segi peranan masyarakat, macam golongan daripada para pendidik sangatlah penting. Macam guru kaunselor, kiranya bila murid minta nasihat ataupun murid minta macam pendapat, guru kaunselor perlulah memberikan solusi yang terbaik supaya mereka rasa salah jalan aku pilih. Okay. Selain tu masyarakat bolehlah macam masyarakat yang terdekat dengan mangsa tu boleh bawa mangsa pergi ke majlis ilmu supaya minda mereka ni dipenuhi dengan ilmu. Sebabnya kan kalau kes bunuh diri ni diteruskan, maka statistik di Malaysia akan meningkat sebab daripada tahun 2019 hingga tahun 2020 kes meningkat sebanyak 20% daripada 188 orang sehingga 226 orang. Jadi kesimpulannya semua memang kena memainkan peranan dalam menangani isu bunuh diri ni. Okey, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator semula. Okey, terima kasih kepada panel yang ketiga. Sukalah untuk saya tambah sedikit lah dari segi peranan masyarakat tu. Mungkin masyarakat juga boleh peranan dengan lebih kepada berkongsi tentang mental health ni lah di media sosial terutamanya. Berkongsi tentang cara bagaimana dan mungkin sekiranya di sekeliling individu tersebut, jika terdampak ada individu yang berisiko untuk ada masalah mental health ni, mungkin individu tersebut bolehlah kata macam bantulah individu. Okey, jadi Alhamdulillah masing-masing panel masing-masing telah memberikan pendapat masing-masing dan amat jelaslah pada hari ini tentang tajuk kita bunuh diri. Jadi sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, suka untuk saya minta sedikitlah rumusan daripada panel kita yang pertama, itu saudari Izzati. Silakan. Okey, baiklah. Seperti apa yang kita perdengarkan sebentar tadi oleh panel kedua dan panel ketiga, apa yang saya dapat simpulkan dalam isu bunuh diri ini, isu bunuh diri tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak kerana ia adalah isu yang sangat besar dan sangat serius yang memberi impak besar kepada diri dan juga masyarakat. Apa yang dipertontonkan
isu di media sosial mampu memberi kesan kepada mereka yang mungkin pada ketika itu mencari jawapan dalam keadaan tertekan. Pelbagai faktor dan punca yang menyebabkan seseorang itu tekad untuk mengambil tindakan untuk bunuh diri. Jadi kita sebagai orang sekeliling mereka yang mungkin kita ini sebagai kawan ataupun sebagai ibu bapa maupun masyarakat perlu diingatkan, perlu memainkan peranan penting. Perlu diingatkan juga jenayah bunuh diri ini adalah dilarang di dalam agama dan sekiranya ia terjadi maka azab yang pedih akan seseorang itu dapat di akhirat kelak seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesiapa yang membunuh diri dengan besi maka di neraka Jahannam nanti besi itu selalu di tangannya lalu menusuknya ke dalam perutnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka Jahannam nanti ia akan terus meminumnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka di neraka Jahannam nanti ia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya. Sahih riwayat Muslim. Saya kira situ saja yang boleh saya rumuskan daripada tajuk kita hari ini. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada saudari Ilati. Okey, jadi dapat saya rumuskanlah keseluruhannya. Kita dah dapat tahu apa itu bunuh diri, bagaimana mengapa dia berlaku, punca dan juga impak dia yang berikan kesan bukan saja kepada keluarga individu tetapi juga kepada masyarakat. Dan semoga informasi yang kita bincang pada hari ini dapat beri manfaatlah kepada diri kita dan juga di orang di sekeliling kita. Jadi alhamdulillah, demikianlah selesai diskusi forum kita pada hari ini. Maka tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para panel kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita berbincang tentang isu ini di forum ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebelum saya mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.